Dari luar. Jangan dari luar. Tu yang live tu. Live. Shelly, kita tak ada background apa Okay. Tak apa, Kak nak kopi kan. Assalamualaikum semua. Dekat Geruk Inara. Okay, Assalamualaikum. Alamak saya tak nampak. Oh, Kak nak kena tengok dekat sini. Kat handphone. Sekejap. Macam mana tengok? Buka live kat live. Oh, okay. Kita ada Kak Mima. Hai Cik Na. Hai Kak Mem. Dinner apa malam ni? Siapa yang live dengan Hei malam ni? Say hi sikit. Share sikit makan apa kita malam ni? Suara jelas tak? Suara jelas? Kena kat suara jelas? Sini Kak nak duduk senyap. Oh, dia lambat sikit kot? Take time. Oh, Ibu pakai gitu. Ida dengar duduk sana. Tak bercakap lagi. Okay, kita ada Cik Nazar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And then kita ada Umairah Samsudin. Hai awak. Hai. Okay, InsyaAllah. Saya tak dengar. Tak dengar? Suara Hesha jelas tak? Jelas ke tidak? I need something. Tak apa. Umairah, nasi biryani je you off. Weh, nasi biryani weh, sedap tu. Marvelous sangat. Mantap. Kita ada Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rosa. Hai. Hamimah Aisyah kata suara tak clear. Serius suara tak clear. Jauh sangat kot kamera. Kak Mem kena, Saya okey. suara okey. Kak Mem, awak punya line kot Kak Mem. Dengar. Saya dengar. Orang lain dengar okey ni. Handphone murah tu. Belilah baru. Kutuk dia balik sendiri tak apa. Suara clear. Very clear. Okey. Dah ada siapa lagi? Hei penyanyi rumah Cik Sarah ke? Fareha. Fareha duduk anti bawal anti kedut tak apalah. Itu promosi percuma. Okey, jelas dia. Okey, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum sekali lagi kepada semua yang bersama dengan HH Live pada malam ni. Okey, Allahu Akbar kabira. Tayang aku nak jatuh dah. Okey. Sekejap. Kalau boleh posture, okey. Alright. Okey, selalunya HH Live dekat grup secret group HH, okey. Bersama dengan tim Inara, tapi malam ni memang saja nak live dekat wall personal supaya dapat sembang-sembang dengan you all semua yang walaupun bukan member Inara, yang bukan ejen dan juga stokis Inara. Okey, InsyaAllah sebenarnya malam ni
lebih kepada nak memberi sesuatu lah kepada ejen dan juga stokis Inara kan. Tapi yang lain pun walaupun bukan ejen dan stokis, ejen rasa boleh tumpang dengar. Boleh tumpang dengar. Yang mana tahu anda semua dapat sesuatu daripada live ejen malam ni. Okay, peace yo. Siapa yang tengah live tu hi sikit. Kita ada siapa? Kita ada siapa lagi? Nur Nazima. Ima hai Ima. Ima dekat depan tu je. Ima dekat depan tu je. Okay. Kemudian kita ada Kak Mus. Dia lagi alhamdulillah. Kita ada Rosa. Okay alhamdulillah. Alright. Kejap kita down sikit. Okay. Live pada malam ni sebenarnya macam yang saya cakap tadi, more fokus kepada anak-anak tim HH dalam Inara. Okay. Apa persiapan ataupun kita kata persediaan kita lah untuk kita nak menghadapi tahun 2021. Sebab kita sekarang ni, hari ni dah berapa hari bulan lah? Berapa bulan hari ni? 29. Okey, hari ni kita dah 29 hari bulan. Bulan ni sampai bulan? 31. Sampai 31. Nampak tak saya ada tukang tolong jawab kat belakang? Okey. Bulan ni so 29, 30, 31. So we have dalam 2 days saja lagi untuk kita berada pada tahun 2020. Dan lepas tu kita dah nak masuk ke tahun 2021 guys. 2021. Tapi sebenarnya apa yang kita harapkan pada tahun 2020 sebenarnya tak seindah ataupun tak seperti yang kita semua impikan lah. Kan? Saya ingat lagi pada masa saya darjah 6 dulu. Masa darjah 6 dulu, duk bayang tahun 2020 ni memang confirm lah. Ada kereta terbang lah, ada HH terbang ke, macam-macam lah kan. Tapi rupa-rupanya 2020 ni kita bukan boleh terbang, okay? Tapi kita yang terkurung. Tak apalah, itu semua ujian daripada Allah kepada kita. Dan jangan kita nak rasa stres ke, jangan kita nak rasa rasa tak best ke. Okay, especially kepada peniaga-peniaga. Memang HH akui memang rasa macam oh my god. Dia rasa macam tu, okay? Oh my god. Kan? Susah kita nak bisnes kan, susah kita nak jumpa orang, susah macam-macam lah halangan. Okay, untuk orang-orang bisnes. Tapi alhamdulillah, syukur sebab jadinya COVID-19 ni ataupun pandemik ni pada tahun 2020. Kalau jadi pada tahun 1996, internet tak ada, Facebook pun tak ada, and then apa lagi, macam-macam lagi lah tak ada. So dugaan kita memang lagi dahsyat lah kalau berlaku kan pada zaman tu. So alhamdulillah, jadi pada zaman dunia tanpa sepadan ni, so walaupun kita kena terkurung ke, kita masih ada lagi jalan untuk kita promotekan bisnes-bisnes kita. Dan alhamdulillah banyak juga bantuan-bantuan daripada kerajaan yang telah disalurkan kepada usahawan-usahawan. Tapi kita kena pandai ambil peluang lah, Okay, so malam ni kita sembang-sembang, okay, especially kepada anak-anak tim Inara HH. Okay. Minta respon minta tolong share live kita ni untuk kita share kan, supaya kita dapat sebarkan, insyaAllah kita sebarkan kebaikan untuk sembang-sembang live kita pada malam ni. Okay, so soalan pertama yang saya nak tanya malam ni, apa azam kita? Apa azam anda untuk tahun 2021? Apa azam? Adakah anda dah capai azam yang pada tahun 2020 tu? Dah capai ke belum? Dah capai ke belum? Azam 2021, adakah anda nak sambung yang azam 2020 ataupun anda dah capai yang azam 2020 and then anda dah set up satu azam baru untuk 2021? Jangan biarkan tahun baru ini jadi satu tahun yang tak membawa impak yang besar dalam hidup anda. Okey, andai kata pada tahun 2020 ni anda dah gagal, okey, anda dah menghabiskan banyak masa anda terluang macam tu saja untuk tahun 2020. So jadikan tahun 2021 ni sebagai satu tahun yang cukup cemerlang buat anda. Okey, kena jadikan. Sampai bila? Sampai bila kita asyik nak berazam tapi tak ada tindakan. Sebab
untuk orang bisnes untuk orang yang berniaga lah. Saya untuk yang live saya ni, saya lebih more nak cakap kepada untuk orang yang berniaga. Okay, kita orang berniaga ni, kita sebenarnya memerlukan kepada energi yang 200%. Kita perlukan energi yang lebih daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kalau orang-orang lain, okay, yang bekerja, contohnya lah yang bekerja tetap, okay, maksudnya mereka dah tahu bahawa setiap bulan berapa kemasukan mereka. Mereka dah tahu at least dari segi gaji tu berapa rezeki mereka setiap bulan. Mereka dah tahu. Tapi untuk kita orang bisnes ni, kita tak tahu. Kita tak tahu. Hari ni mungkin kita dapat banyak, okay, tiba-tiba esok tak ada, lusa tak ada, and then tulat dapat banyak lagi. So banyak benda yang kita tak tahu, dan dia bergantung kepada rezeki kita. Kalau kita usaha lebih, maka kita akan dapat lebih. Kalau kita, memanglah kalau kerja sendiri ni, especially orang berniaga lah, kalau kita kerja sendiri, tak siapa nak push kita pun. Kau lambat pergi kerja ke, tak siapa nak marah pun. Kau tak perlu nak punch card, kau tak perlu. Semuanya depends pada diri kita sendiri kan. Kita buat lebih, kita dapat lebih. Kita buat kurang, so kita tak dapat lah. So sebab itu energi kita kena lebih. Energi kita memang kena lebih daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita nak berjaya dalam bisnes ni, dia sebenarnya idea ataupun impian ataupun mimpi tu memang penting. Memang penting. Kita perlukan idea baru. Tetapi kalau kita just jadi orang yang hanya berfikir, kita hanya menjadi orang yang hanya asyik duk berangan tanpa tindakan, dia sebenarnya takkan jadi apa-apa. Dia kunci, saya selalu cakap pada anak buah saya, kunci untuk kita berjaya adalah tindakan. Buat ke tidak, korang buat ke tidak, itu kunci dia. Tak payahlah kalau saya nak bagi ilmu berpuluh-puluh pun, ilmu berkoyan-koyan pun, okay, tapi kalau tak ada tindakan, maka takkan jadi. Sebab dalam dunia ni, kita hanya ada dua orang tau, dua jenis manusia. Yang pertama, kita ada encik aktif, okay, dan yang kedua, kita ada encik pasif. So kau pilih, kau nak jadi orang yang aktif ke ataupun kau nak jadi orang yang pasif. Orang yang aktif ni adalah orang yang dia ada idea, dia berfikir, dia bermimpi, dan dia merealisasikan dia punya impian tu dengan tindakan dia. Okay, dia buat, dia fikir, memanglah dia bangat, malam dia bangat, aku ni nak kaya lah, aku nak ada rumah lah, aku nak ada ni lah, aku nak ada ni lah. Dan dia bergerak, bekerja untuk mencapai benda tu. Berbeza dengan orang yang pasif. Okay, orang yang pasif ni dia bermimpi, kalau lah aku ni dapat lah buat rumah kan, aku ni dapat duit banyak lah, aku ni. Tetapi dia hanya bermimpi. Bila dia nak buat tu, nantilah, esok lah, tunggulah. Perkara tu, perkataan-perkataan tu, alasan korang bertangguh tu, itulah sebenarnya punca kegagalan. Okay, saya cakap tu terang. Sebab tu saya selalu beletir dekat anak-anak buah saya, anak-anak dalam tim Inara. Okay, korang hebat macam mana pun, korang dapat ilmu macam mana pun, tapi kalau korang bertangguh-tangguh, berlengah-lengah, tak ada tindakan, maka korang takkan ke mana. Sebab tu, kalau dalam tim Inara, saya akan bagi ilmu teori. Saya bagi ilmu teori, tapi saya lebih banyak kepada bagi ilmu yang praktikal. Saya akan tunjuk jalan, kau buat ni, ini stepnya. First step apa, second step apa. Okay, so kalau first step kau tak buat, macam mana kau nak buat step-step yang seterusnya? Dan kalau kau tak buat apa yang kita ajar, okay, apa yang HQ ajar, apa yang HQ ajar, macam mana kau nak berjaya? Memang takkan dapat lah. Okay, so siapa yang duduk dalam tim Nara tahulah garang tak garang HQ ni. Garang tak? Jawab sikit, Imam, garang ke tak? Okay, garang bukan sebab apa? Garang sebab nak tengok dia orang berjaya. Garang sebab nak tengok anak-anak dalam tim Inara ni semua boleh. Alright, okay, kita tengok kejap. Siapa lagi? Kita ada Ira. Hai Ira. Kita ada siapa lagi? Kita ada Kak Ifnita. Assalamualaikum. Okay, Imah kata kena ada tindakan. Yes, kena ada tindakan. Kuncinya adalah tindakan. Alright, dia sebenarnya macam saya kata tadilah, okay, kita ada encik aktif ataupun kita ada encik pasif. Jadi korang pilih, korang nak jadi yang mana. Orang yang pasif ni, dia banyak benda. Dia bukan tak nak berjaya tau, dia nak berjaya, tetapi dia banyak sangat halangan, dia banyak sangat alasan. Sebagai contoh, seorang yang baru mula nak berniaga. Okay, dia baru mula nak berniaga.
Dia kata, aku teringin nak berniaga, aku nak buat do something lah. Contohlah, berniaga apa korang nak? Apa contoh? Okay, contoh korang nak jual sate lah, okay? Korang nak start jual sate. And then, Encik Aktif ni, kalau dia kata dia nak jual sate, dia akan terus bertindak. Dia akan terus pergi pasar ataupun dia terus Google resepi ke, cari resepi sate, dia terus cari tempat dia, terus pergi beli ayam, terus pergi beli arang, terus cari tempat dia nak berniaga, and then malam tu dia dah start kibak sate. Dia dah jual. Okay? Tetapi orang Encik pasif ni, yang jenis pasif ni, saya tak tahulah anda tergolong pada yang mana. Alright? Orang yang pasif ni dia akan fikir, aku ni nak berniaga ni, pagi-pagi aku nak kena pergi beli lah ni. Nak kena pergi beli ayam. Nak kena bangun awal. Aku nak kena potong, lepas tu nak kena cucuk. Kan? Lepas tu nak kena cari resepi. Sekali lagi kalau tak sedap macam mana? Sekali kalau aku jual tak laku, macam mana aku jual-jual dia tak laku, siapa nak makan? Dia banyak berfikir. Okay? Aku nak cari tempat kat mana? Nak tanya kedai kat mana? Kedai kat Tun ke? Kedai kat Leha ke? Nak menumpang ke? Aku nak buka kedai sendiri. Dia macam-macam tau. So, banyak halangan dia, banyak ketakutan dia. So, akhirnya, dia tak buat pun. Dia tak buat pun. Secucuk lidi pun dia tak buat, sebatang sate pun dia tak jual. Berbeza dengan Encik Aktif tadi, yang dia tak nak fikir panjang, yang dia nampak dia nak berniaga, and dia terus di pasar and buat. So, malam pertama dia dah dapat hasil jualan. Mungkin malam pertama tu dia masih belum cover modal. Tapi malam kedua, malam ketiga, dia dah pun berjaya. Sate dia makin dikenali. Okay, dia pun dah improve dari segi resepi, and then dia dah makin berkembang. So dia dah ada restoran sendiri, and then bila dah makin laju, dia dah boleh buka cawangan-cawangan yang lain. Dan dia dah pun menjadi jutawan memasarkan sate dia seluruh Malaysia. And then dia dah pergi sampai Indonesia, sampai Brunei. Hanya dengan apa? Hanya dengan satu tindakan yang dia terus pergi pasar, esoknya beli ayam. Itu saja. Berbeza dengan orang pasir tadi ni, duk fikir macam-macam, dah tak nak jadi apa. Okay, so macam tu juga kita yang dalam bisnes ni. Okay, kalau korang nak buat sesuatu, kalau korang nak capai satu, tak kisahlah, okay, bisnes ke ataupun anything ke yang korang nak buat, alright, kena buat. Kunci dia adalah tindakan. Kita orang yang berjaya ni, dia bukan orang yang menyelesaikan masalah yang belum masalah tu ada lagi. Okay, dia tak buat lagi, masalah pun tak datang lagi, tapi dia dah fikir lah. Orang yang berjaya adalah orang yang menyelesaikan masalah bila masalah tu ada. Okay, buat dulu. And then, bila ada masalah, bila ada halangan, baru fikir cara nak solve dia. Alright, mari kita tengok balik. Siapa lagi? Kita ada Tira kata garang, tapi tak loket dengan ilmu. Nampak? Saya garang. Asrul Hamzah, hai. Siti Muziwati kata garang. Yes, memang garang. Kalau tak garang, tak tibai, tak jadi kan? Imam berkata garang, Kak Evita kata garang tapi baik. Asyik baik, pandai dia cover dia. Dia berkata garang yang dia puji balik. Takutlah tu. Okay, so tadi tu. So kunci sekarang, kalau apa sajalah yang korang nak buat, tak kisahlah berniaga ke apa ke, jangan bertangguh. Don't. Okay, kena yakin. Saya selalu cakap dengan anak-anak buat saya, please, korang kena confident. Jangan rasa rendah diri, jangan rasa down, jangan rasa apa. Okay, confident. Dan buat. Kunci dia adalah buat. Ilmu yang sikit pun, kalau kita buat, anda akan dapat hasil. Ini tak pergi seminar, berpuluh-puluh seminar. Mana seminar yang dia tak pergi? Semua seminar pasal berniaga, pasal ilmu, semua pergi. Balik salin, semangat ni. Lepas tu bila nak balik, tak apalah, aku baru balik seminar, bagilah rehat sekejap. Rehat sekejap tu, esoklah aku start buat, aku nak fikir dulu. Kemudian esok, jadi minggu depan, jadi bulan depan, jadi tahun depan, jadi haram apa pun tak. Memang tak jadi apa bila kita bertangguh. Okay? Dan satu lagi masalah adalah orang ni dia suka, dia nak buat bila dia rasa dia dah sempurna. Faham tak? Dia nak tunggu sempurna baru dia buat. Jangan. Kalau kita nak tunggu kita sempurna baru kita nak mulakan sesuatu, korang memang takkan dapat. Okay, sebab kita ni memang tak ada yang sempurna. Tak ada yang sempurna. Memang tak ada yang sempurna. Janganlah nak tunggu, saya nak mula berniaga tapi saya nak mantapkan diri saya dulu dengan ilmu. Bila ilmu saya dah penuh, dah cukup, baru saya nak mula berniaga. Memang tak lah. Sebab ilmu ni lagi kau korek, lagi kau cari, lagi kau bodoh kau rasa. Lagi kau rasa tak tahu.
Oh, aku dah tahu masa sekolah rendah dulu. Oh, rasa dah hebat sangat. Tanyalah soalan kajian tempatan, apa yang aku tak tahu, semua tahu. Tiba masuk sekolah menengah, rasa bodoh. Lepas tu dah habis SPM, rasa pandai sangat. Mek tera, mek tam, tera A semua. Masuk U, rasa bodoh balik. Lepas tu buat degree pun rasa pandai. Masuk buat master, dah rasa bodoh balik. Lepas tu buat PhD, rasa bodoh balik. So ilmu ni, lagi kita cari sebenarnya, lagi kita rasa kita tak tahu. Sebab ilmu Allah ni sangat luas, sangat luas. So kalau kau nak tunggu kau sempurna, okay, kau nak tunggu perfecto baru kau nak mulakan sesuatu, memang tidaklah. So jangan tunggu sempurna baru kita nak bermula, tapi buat sampai jadi sempurna. Okay, ini antara perkara yang perlu ada pada siapa yang baru nak mula berniaga ataupun siapa yang nak melakukan satu. Sebab sekarang ni of course kita tahu kan, dalam keadaan COVID-19 ni dan sebagainya, banyak sangat orang yang terjejas. Okay, sebab tu kita tengok ada pilot yang jual burger, ada pilot yang itu orang panggil pekerjaan yang profesional kan. Tapi buat macam mana? Diorang punya industri yang paling banyak terkesan kan, tapi mereka pun tak malu. Okay, mereka tak malu. So jangan malu. And yang seterusnya, selain daripada apa yang pertama tadi, korang jangan bertangguh. Okay, jangan beri alasan, jangan tunggu sempurna. And then yang seterusnya adalah, boleh tak jangan hirau sangat dengan apa yang orang kata. Okay, banyak sangat yang Hesha jumpa anak-anak buah Hesha, sebab memang selalu konsult dia orang. Okay, Hesha turun ke Pahang, turun ke Kelantan, baru ni jumpa orang Kedah, Tim Perlis apa semua dan sebagainya. Banyak mereka ni terlalu memikirkan kata-kata orang. Okay, dan ada satu kisah lah, ada satu kes yang berlaku. Ini yang berlaku dalam tim Hesha, okay, dalam tim Inara. Okay, dia nak berniaga. Dia memang bukan orang yang biasa-biasa. Okay, dia bukan orang yang biasa-biasa. Dia ada pekerjaan yang hebat before this, and then dia pun berpelajaran dan sebagainya. Okay, tapi disebabkan dia memikirkan, dia ada masalah dia lah, and then dia pun berhenti kerja dan sebagainya. So dalam keadaan COVID ni sebagainya, so dia nak menjana pendapatan tambahan dia dengan Inara. So dia kata okay, come. So dia pun start promote lah Inara ni dekat FB dia. First dia promote dekat FB dia, terus kawan-kawan dia yang sama-sama kerja dengan dia dululah, dia rasa, terus mesej dia, "Weh babe, kau kenapa? Sampai kau dah jual produk ni, kau dah teruk sangat ke?" Terus dia down. Nampak? Okay, kau ni kenapa? Sebelum ni kau tak pernah pun, tiba-tiba kau dah start promote produk. Kau tak ada duit ke? Perasan tak? Sebenarnya ramai lagi kita ni, okay, yang malu nak beritahu kita ni menjual sesuatu sebab takut orang kata kita tak ada duit. Mengaku tak mengaku? Baik mengaku cepat. Betul ke tak? Mengaku ke tak mengaku? Ira kata tak garang lagi tengah ni. Garang oh. Rosa kata apa? Steady boss. Alright. Okay, terus down. Dia terus tak buat. So bila dia jumpa saya kata, kenapa you stop? Why you stop? You dah buat satu ayat yang permulaan yang sangat bagus. Dia terus kata, oh ada kawan dia condemn. Kenapa kau ni, kau dah miskin sangat ke? Dulu kan kau macam orang have dan sebagainya, terus kau ni. Okay, ya memang saya akui kata-kata orang ni, dia memang kadang-kadang kita memang kena ambil tahu juga apa orang kata. Okay, sebab kita hidup dalam bermasyarakat. Tetapi tengok dulu kata-kata orang tu. Kalau kata-kata orang tu adalah kata-kata yang teguran yang membina, yang untuk kebaikan untuk kebaikan kita, maka kita ambil. Tapi kalau kata-kata tu, alright, untuk yang kita tahu yang nak menjatuhkan kita, okay, ataupun kita ada kawan-kawan kita yang jenis toksik, kau ni apalah, duk berniaga pula lah, tu nak jadi kaya tu lupa kawan, tu lupa lah, macam-macam lah orang akan kata. Kau berniaga tu, nanti terabailah keluarga, kau ni gila duit lah, siang kau kerja, tu balik kau buat Inara pula, kan, macam-macam orang kata, betul tak? Lepas tu kata macam-macam lah orang nak kata, dia orang kata. Tapi tu saya tanya, orang yang kata tu bagi kau duit ke? Saya nak tanyalah, orang yang kata kat kau tu ada bagi duit? Ada? Tak ada.
And orang yang kata tu, adakah dia tu adalah orang yang berjaya? Adakah dia tu jutawan? Orang yang kaya, orang yang berjaya, orang yang jutawan, dia takkan ada sikap perangai suka kata-kata ke orang ni. Tahu tak? Faham tak? Mentaliti orang, sikap orang yang berjaya, sikap orang yang hebat, dia tidak akan mengondem orang lain. Yang kau nak orang kata apa, yang nak ambil kisah sangat, yang sampai tak tidur malam duk fikir orang kata tu pasal apa? Ni memang nak marah lah. Awak kalau orang kata tu pasal apa? Pipi jatuh sebelah, gigi luruh pasal orang kata? Tak pun. Korang nak malu apa? Dan memang korang tak kaya pun, memang korang tak berjaya pun. Sebab itulah kita nak berniaga. Sebab tu kita nak cari duit. Okay? Saya ni kadang-kadang, sebab ni kamera ni jauh tau, so saya tak nampak, so saya kena tengok kat sini. Orang pandang lekeh bila kita jual produk. Ira kata, yes, betul. Zarina Kamaluddin baru ada 60% keberanian. Okay. Tak apa. Kita kena pupuk. Memang orang pandang lekeh. Tambah-tambah kalau kita jual produk kesihatan. Especially kalau orang tu jual MLM. Lagi korang kena kutuk. Serius. Betul tak? Sebab apa? Dia ni jual MLM, tak nak kawan dia. Habis. Bila kita buat bisnes, tambah-tambah especially jual MLM, semua kawan lari. Padahal kau tengoklah, dalam MLM ada beratus jenis MLM. Bukan semua sama, tak sama, okey? Tapi Inara ni walaupun bukan MLM, tapi sebenarnya dengan syarikat tu kata bukan MLM, tapi sistem dia orang tu sistem MLM. Sama je sebenarnya. Okey? And then orang kutuk jual produk, tambah-tambah jual produk kesihatan. Teruk lah dia ni. Orang tengok, kan orang pandang sinis, orang pandang sinis. Tak apa. Sabar. Yang penting kita tahu apa yang kita buat ni adalah untuk kebaikan. Okey, berniaga ni sunnah Nabi. Nabi berniaga. Anda semua tahu tak yang Nabi kita ni sebenarnya adalah jutawan tau. Saya suka cerita kat anak buah saya. Nabi kita ni adalah jutawan. Okey, dia belajar berniaga tu daripada kecil lagi. Dia dah ikut apa? Dia start ikut datuk dia ke bapak saudara dia. Kan ikut bapak saudara dia pergi berniaga. Dia dah ada ilmu berniaga. And then kerana kejujuran dia, maka Khadijah pun nak ambil dia bekerja. And then pada masa tu mereka ini jutawan. Nabi ni jutawan. Kalau harta dia, kalau kita nak kira sekarang ni, dia ada beratus-ratus ribu ekor unta, tau tak harta dia. Jutawan Nabi kita ni. Tetapi selepas Nabi menjadi rasul, okey, itulah yang kita dapat tahu ni adalah Nabi kita ni miskin, Nabi kita ni ummi, buta huruf, Nabi kita ni susah, tidur atas pelepah kurma. Itu yang kita tahu. Okey, tapi kita tak tahu bahawa Nabi kita ni masa dia berniaga, dia adalah jutawan. Perniagaan dia berjaya. Nabi ni berniaga. Tapi selepas dia jadi Nabi, dia jadi Rasul, maka dia infakkan seluruh harta dia tu untuk Islam. Okay? Dia infakkan segalanya. Khadijah pun sama, membagikan segala harta mereka ni kepada Islam. Sampai Khadijah kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau tulang belulang aku ni boleh pakai untuk aku infak pada Islam, maka ambil. Okay? Tapi pada asasnya Nabi kita ni adalah orang kaya, jutawan. Dan kita pun sebenarnya nak malu apa nak berniaga? Malu apa? Malu ke nak mengaku kat orang, aku berniaga sebab aku nak jadi kaya? Kenapa? Oh, tengok orang kata saya tak nak, saya berniaga bukan nak kaya pun. Bukan nak kaya pun. Kau tak berniaga, kau tak kaya, baik tak payah. Kita nak kaya, tapi dengan kekayaan kita tu, kita dapat bantu orang. Banyak benda yang sebenarnya, banyak benda baik lah yang kita boleh buat kalau kita kaya. Jangan anggaplah kalau kaya je kau sombong, kau bongkak, kau lupa diri. Tak ada. Sebenarnya kalau kita kaya, lagi banyak kebaikan yang dapat kita buat. Kita dapat sumbang pada ahli keluarga kita, kita dapat sumbang kepada masyarakat kita, kita dapat sumbang pada agama kita dan sebagainya. Okay, so balik pada tadi, anda tolonglah kalau ada lagi suara-suara biawak yang kata kat tepi tu, family anda ke, kawan-kawan anda ke yang suka pelekehkan anda ke. Okay, kalau saya di level saya ni, saya dah jenis tak kisah lah. Okay, hang kata apa, hang kata lah. Ada aku heran, memang saya tak kisah lah. Tapi kalau anda yang jenis hati tisu lagi, kalau boleh elakkan anda daripada berkawan dengan orang-orang taksik ni. Okay, kalau dekat Facebook tu, kalau ada orang jalan condemn, hang block je lah. Saya rasa tak guna pun kita ada kawan-kawan yang macam ni. Anda kena letakkan diri anda dalam vibe yang positif. Okay, kena duduk bersama dengan orang-orang yang positif, dalam kumpulan yang positif, supaya anda turut mendapat aura negatif, aura positif tu. Macam orang kata lah, kalau kita kawan dengan tukang
minyak, okey, yang kotor-kotor tu, maka kita akan turut terlumpur kotor. Dan kalau kita berkawan dengan token minyak wangi, maka secara automatik kita pun akan jadi wangi. So sama je. Okey, so abaikan dia orang, abaikan yang duk popek kata macam-macam tu, dia orang tak bagi hampa sekupang pun. Lainlah kalau yang kata kat hampa tu duk bagi kat hampa tiap bulan 5-6 ribu, is okay. Okey lah, aku stop lah buat bisnes, dia duk bagi kat aku 5-6 ribu. Berbanding lah kalau nak stop. Ini orang tu pun, dia pun susah duk kata kat kita, Tuhan tak tidur malam dia fikir dia kata apa. Please. Jadi orang yang cerdik. So tahun 2021, okey, bukanlah kita nak jadi orang yang tak hirau orang kata. Kita kena hirau, kita kena jaga juga kata-kata orang tu, kita kena tengok juga, tapi ambil yang positif saja. Okey, yang negatif tolong jauhkan. Apa lagi komen? Ira kata jangan kena orang. Yes. Okey, baru ada tentang keberanian. Okey, setengah orang, saya nak bagi tips Kalau anda takut nak melakukan sesuatu, okey, kalau saya takut nak membuat sesuatu, okey, setengah orang dia kalau takut dia akan tak buat. Faham tak? Okey. Kalau dia takut dia takkan buat, dia takkan cuba dekat dengan benda tu. Tapi cara saya atasi ketakutan adalah saya akan buat benda tu. Yes. Bila kita takut, kunci dia untuk nak berjaya adalah dengan melakukan perkara yang kita takut tu. Tak percaya, cuba anda buat. Sebagai contoh. Apa contoh Imah? Kita nak bagi Imah? Okey. Takut buat live. Contoh. Ida. Okey, Ida kata. Nanti kita ada Imah dengan Ida ada ni. Okey, Ida kata contoh takut nak buat live. Okey. So, bila anda takut nak buat live, maka anda kena buat live. Betul? Sebab selagi anda tak buat live, selagi itulah ketakutan tu akan takutlah. Betul? Anda akan terus takut. Sebagai contoh, contoh kita nak pergi terjun, payung terjun. Bukan? Kita nak naik bukit, kita nak turun apa? Orang panggil apa? Parasailing. Macam parasailing. Okey? Macam saya lah. Saya masa pergi mana? Sabah. Saya nak naik parasailing. Saya takut tau. So daripada bawah tu nak naik boat, saya takut. Duduk takut. Tapi nak buat. Tetap nak buat. So dia sebenarnya masa kita menunggu tu adalah ketakutan yang terteruk sekali. Tapi bila dah buat, enjoy je. So kunci dia, kalau takut jangan biar menunggu. So kalau anda rasa tertakut, jangan tangguh anda tu lagi menimbulkan rasa takut, lagi menimbulkan rasa tak confident. So buat. Anda takut apa lagi? Ida takut apa lagi dah? Imam takut apa Imam? Apa yang anda takut? Ketakutan apa? Takut nak berniaga. So berniaga. Takut nak apa? Apa lagi takutan kita Cuba anda komen sikit, apa lagi ketakutan anda? Apa yang anda takut dalam hidup ni? Dia kata take it as cabaran yang baik. Yes, betul. Kenapa lagi kita takut? Benda yang kita takut tu betul lah kita kena buat. Alright. So macam saya kata tadi, apa-apa pun kunci dia adalah tindakan. Alright, tindakan tu sangat penting. So anda buat saja. Alright. So kepada anak-anak buah tim Inara, untuk tahun 2021, pastikan anda please okay, saya minta untuk kesekian kalinya tolong listkan yang senarai ibu duit yang saya telah ajar kepada anda tu, 100 list tu. Okay. Selepas ni saya akan lebih memantau, saya akan pantau anda punya leader secara dekat. And then tolong buat teknik TJJ yang telah saya ajarkan tu, please tolong buat teknik TJJ. Okay. Kalau anda buat follow semua tu, anda akan dapat buat duit beribu-ribu, puluh-puluh ribu dan ratus-ratus ribu. Anda boleh buat. Dengan syarat tindakan anda adalah kena buat. Okay. And then saya dah ajar anda macam mana cara nak buat save 20,000 sebulan. Saya dah ajar. Kan? Saya ajar every single step saya ajar. Dengan cara anda hanya perlu ada 8 orang dropship saja. Dropship, okay? Itu tak masuk lagi agent. Bukan saya kata agent ke Stokis Go ke Stokis Diamond ke. No. Just hanya ada 8 orang dropship sebulan. Okay, sebulan anda boleh buat say 20,000 sebulan. Saya dah ajar. Betul tak? Komen sikit, betul tak? Takut nak make up, takut jadi huduh. Acik dah, acik. Make up je, make up lagi. Okay. Saya dah ajar anda cara nak buat say 20k. Anda hanya perlu minimum 8 orang saja. Okay, dengan tak rasa terbeban, dengan tak rasa apa. So anda boleh buat.
Dan sebenarnya pasal apa tu? Dan sebenarnya saya nak bawa anda satu saya nak buat contoh lah, contoh yang terdekat yang kita dapat sekarang kan. Dia bila kita berniaga ni, okey, macam saya kata tadi, anda jangan tunggu anda perfect. Okey, setengah orang tu takutlah nak jual alat makeup, muka aku pun jerawat. Kan? Sebab apa? Sebab masyarakat kita suka memandang. Tak kira iklan dekat Facebook, lepas tu orang kata, muka dia pun berlopak, ada hati nak jual makeup, dah terus tak jual. Okay? Kalau anda nak, anda buat je, promote je, abaikan apa. Sampai-sampai tu, betul kalau muka anda, janganlah tunggu muka flawless macam nak mati baru nak jual. Lambat lah. Semua tu take proses. Okay, semuanya proses. Jangan tunggu sempurna baru nak buat. Okay, jangan hirau apa orang kata. Sebagai contoh lah, okay, saya sekarang ni fenomena Cik B, betul ya? Saya memang cukup tertarik dengan Cik B ni. Terus terang saya cakap walaupun Datuk Mida sebagai contoh lah, walaupun dia ada banyak sisi yang orang kata apa, sisi yang tak elok dia, of course tak apalah, biasalah semua orang tak ada yang sempurna kan. Tetapi cuba kita ambil daripada sisi yang baik. Alright. Ambil tentang kisah anak dia, Cik B. Kalau saya lah, kalau saya ada anak macam Cik B, okay, orang condemn tau. Orang memang condemn. Orang kata apa, mak jual apa ni, produk putih tapi anak hitam lah kan. Anak muka berlopak lah, anak leher hitam lah, anak nu lah, anak gemuk lah. Sensitif ayo sebut gemuk. Tiba-tiba terasa. Okay, gemuk is awesome what. Okay, kalau saya jadi dia, saya tak akan expose dah anak saya. Kalau saya jadi dia, saya dah tak akan expose dah Cik B tu. Okay, saya kata dah lah Cik B, dah lah, mak malu lah kan. Kalau kita kan, orang kutuk, orang bukan kutuk kaleng-kaleng tau. Netizen ni mulut puaka dia memang dahsyat. Kalau hampa hati tisu, hampa tak payah famous lah. Orang boleh kutuk ni, orang tu walaupun tak kenal kita, dia tak tahu pun kita, orang boleh kutuk ikut suka dia orang. Okay, keyboard warrior ni terlalu banyak yang boleh kutuk, boleh buat macam-macam, orang boleh menambah cerita macam-macam. Okay, dan kalau saya jadi dia lah, kalau saya peringkat waktu saya memang akan kata, dah lah Cik B, tak payahlah, malu lah mak, kan? Tapi bagus tak bagus Datuk Vida ni, lagi orang kata, lagi dia expose Cik B, lagi ditunjukkan Cik B. Dia saya kata, tak apalah Cik B, nanti Cik B faham tak apa yang saya nak sampaikan. Maksudnya dia tak hirau pun, hampa nak kutuk ke hampa ke apa, I don't care whatever you say. Okay, dia tak kisah. Okay, sampai Cik B, sebab of course Cik B pun cakap dia seorang yang pemalu. Yelah, sebab kita ni, masyarakat kita ni, dia ajar orang yang cantik tu adalah orang yang putih, kan? Orang yang kurus. Itu definisi cantik tu, putih, kurus, kulit kebu. Itu definisi cantik. And Cik B tak ada benda tu. And dia pun rasa insecure, dia rasa tak confident. Tapi sebabkan dia ni adalah orang yang sangat menurut cakap mak dia, maka dia terpaksa buat. So dia buat. Mak dia suruh live, dia pun live. Saya memang ikut daripada first dia punya live tu, nampak memang dapat gekok apa semua kan. Okay, dia malu sampai dia duduk live tu, orang kutuk apa tu Cik B tu, Nurani lah orang kutuk. Tapi just buat dan tengok apa hasil sekarang. Okay, dia dah famous walaupun ramai haters. Okay, sebenarnya haters ni free marketing. And then dia dah menyanyi, orang kutuk-kutuk dia berapa juta tengok dia punya video lagu dia, tolonglah aku tu. And then sekarang ni dia dah masuk musical award superstar. And kita pun dah nampak dia dah makin comel kan. So benda tu sebenarnya, and then tadi pun saya ada tengok orang tu ramah dia. Dia kata siapa-siapa yang kutuk dia, yang kata suara tak sedap ke, dia takkan kisah, dia takkan berhenti. Melainkan kalau yang kata tu adalah mak dia, baru dia akan berhenti. Orang lain kata, korang katalah apa pun, dia kata, dia memang akan terus buat. So kita pun sebenarnya kena ada sikap yang macam tu. Okay, kita pun kena ada semangat yang macam tu. Biarlah orang nak kata, macam saya kata tadi lah, bukannya kita tak hirau langsung, kita hirau juga apa orang kata, tapi kita ambil yang mana yang positif. Yang negatif tu tak payah kisahlah. Orang yang kata tu lagi teruk sebenarnya. Korang dah kutuk-kutuk dia orang tu, kalau korang tunjuk buku bank korang kat dia, gelak Cik B tu tengok.
Cik B gelak tengok buku bank korang, penyata bank kita. Tak payah tengok penyata bank lah, tengok dompet pun dia gelak rasa. Sebab dia kata duit ni tak datang bergolek. Duit yang diorang kaya tu datang dengan usaha. Dengan usaha. Kita tak tahu, kita tak nampak apa susah payah. Korang cakap senang seronok lah, senang lah, duit banyak lah. Korang tak nampak apa yang susahnya yang kita buat. Okay. Siapa lagi contoh usahawan Malaysia yang kaya? Datuk Ali Shukri. Korang nampak dia terginja-ginja ke sana ke sini. Korang tak nampak. Korang kan dia tunjuk apa, beli hadiah kereta mak dia lah, duduk tayang barang kemana, tak apalah. Okay, itu style dia. Yang buruk lah. Tapi kita tak nampak apa usaha yang dia buat. Berapa jam sehari dia tidur. Apa masalah dia fikir kat office. Kau ingat tiba-tiba kalau tak usaha tu terus kaya macam tu ke? Tak. Semuanya ada proses dia. Okay, ada benda dia, ada pengorbanan yang perlu dikorbankan. Okay. So apa ni, Imam Cik B, Imam suka ke? Imam peminat Cik B. Cik B lah, very positif, gaduh dengan DYA pun relax. Betul, relax. Apa lagi ni, takut. Okay. Then confident Datuk Vida memang power. Ya, memang power. Duit datang dengan usaha. Betul, duit memang datang dengan usaha. So saya minta pada siapa yang join live ni, anda kena ingat cabaran 2021 kita akan lagi akan lagi mencabar. Okay, especially siapa yang duduk dalam dunia bisnes, dia tak akan mudah tau. Seriously cakap, saya selalu cakap dengan anak buah saya tak janjikan bulan bintang untuk mereka. Kau takkan senang lah. Kau takkan senang dalam dunia bisnes. Kau takkan senang. Kau jangan harap sekali kau hulur duit, kau dah masuk modal tu kau nak goyang-goyang kepala, duit penuh bawah bantai. Memang tak lah, memang tak. Okay, dunia perniagaan ni dia penuh dengan pancaroba, penuh dengan asam garam, penuh dengan ujian. Tapi kita cool, kita relax. Okay, cuba hadapi dengan tenang. Kita enjoy, kita cuba enjoy. Cabaran datang dia macam kita main di laut lah. Ombak datang cuba enjoy. Wah, lompat. Ombak datang lagi. Wah, lompat lama tenggelam. Janganlah sampai tenggelam. Sebab tu kena ada ilmu. Alright, nak business kena ada ilmu, and kena ada kesungguhan. Anda kena ada support lah. Anda kena ada support. Tak boleh, saya selalu cakap, tak boleh kalau korang nak business seorang-seorang. Kau tak boleh. Kau memang boleh pergi cepat. Tapi kalau kau nak pergi jauh, and then kau nak kekal lama dalam bisnes ni, memang kena ada team. Sebab tu kalau dalam Inara, memang saya sangat tekankan untuk mereka ada team. Okay, untuk mereka ada kumpulan mereka. Okay, untuk mereka ada support, untuk mereka ada power. Orang kata apa, brotherhood punya power tu, supaya kita di saat kita nak tenggelam, ada kawan kita yang tarik tangan kita supaya kita tak terus tenggelam. Kalau seorang-seorang, memang ke laut dalam lah. Memang ke laut dalam kita akan pergi. Okay, so duit datang usaha. Ya, apa ni, bra masuk. Baru masuk kot. Apa Kak Selina ni, bra masuk. Ini baru masuk. Okay. So saya sangat mengharapkan anda semua jadikan tahun 2021 ni sebagai tahun yang paling cemerlang. Okay, sudahlah, cukup-cukuplah kita ni jadi orang yang biasa. Cukup-cukuplah kita ni asyik kata dia ni tak apalah, dia boleh lah, dia tak apalah kan. Aku ni siapa, kau siapa? Kalau kita merendahkan diri kita, dia sama macam kita merendahkan Tuhan lah. Sebab Tuhan yang ciptakan kita. Dia sebenarnya, kita ni adalah hasil daripada pemikiran kita tau. Kita ni adalah hasil daripada pemikiran kita. Apa yang kita fikir, maka itulah yang kita jadi. Kalau kau fikir, ni nak nyanyi, jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Kompang. Okay. Kalau kau fikir kau boleh, memang kau boleh lah. Kalau kau fikir, ya Allah, kalau aku boleh buat benda ni, aku boleh berniaga, aku boleh jual Inara, aku boleh jutawan, maka itu yang kau boleh. Okay. Tapi kalau pada awal kita dah mindset kita ni, kita dah kata kita tak boleh lah, susah lah, susah lah, malas nak pergi COD lah, customer macam-macam lah, team ni lah, maka kau tetap tak boleh lah. Okay, so kita ni adalah hasil daripada pemikiran kita. Apa yang kita fikir, itulah kita. Dan sebenarnya setiap apa yang kita fikir, setiap apa yang kita cakap, itulah doa. Kalau kau mulut kau asyik duduk berzikir, tak boleh, maka kau memang tak boleh.
Okey, tapi kalau kita rasa bangun pagi, okey, sebab tu saya selalu cakap dengan anak-anak pun saya, please bangun pagi tolong tengok cermin, tolong cakap dengan diri sendiri, tolong berjanji dengan diri sendiri bahawa insya-Allah aku boleh. Hari ni aku boleh. Okey, aku boleh capai apa yang aku nak. Aku boleh beli boleh shopping ataupun tengok cek harga. Aku boleh bawa mak ayah aku tunaikan rukun Islam kelima. Aku boleh. Okey, so bila setiap hari kita remind, sebab kita ni kita ada minda penuh dan kita ada minda separa sedar. Dan bila kita punya tahap keinginan kita, tahap kemahuan kita tu mencapai kepada minda separa sedar kita tu, maka kita akan boleh. Okey, tapi kita kena keep remind diri kita. Okey, sebab kita ni manusia, kita memang mudah lupa. Alright, jadi kita mudah lupa kalau kita tak ingatkan. Itulah jadi. Kalau dah ada M dalam diri memang tak ke mana. Yes, Kak Raya kata, Imam kata kita dah hasil pemikiran kita. Yes, betul. Okey. Alright. Penyakit malas. Malas ni memang tak ke mana dah. Dia malas pun kau tak ke mana. Malu pun kau tak ke mana. Okey. Satu lagi apa? Mengong. Mengong pun kau takkan ke mana lah. Memang kau takkan ke mana. Okey. And satu lagi, antara perkara yang perlu kita ada untuk kita nak berhadapan dengan tahun 2021 ni adalah kena ada ilmu. Alright. Dalam bisnes ni, ilmu ni macam pelampung lah. Okay. Ilmu ni memang merupakan nyawa untuk engkau lah. Kalau kau berniaga, korang berniaga, tak ada ilmu, pandai nak serbu tembok je, memang dia, kalau kau tak jatuh pun bisnes kau takkan berkembang. Okay. Sebab sekarang ni orang yang berjaya tu, orang yang boleh move on, leader yang hebat, leader yang baik, business yang terbaik tu adalah mereka yang ada ilmu. Dan saya sekarang pun masih lagi mencari ilmu. Okey, ilmu sangat penting. Perlu sangat untuk kita orang bisnes ni. Pergilah laburlah sikit. Okey, janganlah nak harap ilmu free je. Sebab kadang-kadang bila kita bagi ilmu free, orang tak hargai pun. Betul? Bila bagi ilmu free, maaf cakap lah macam saya lah, kalau dalam team, pasal kita dah bagi free, ada anak buah dia tak heran pun. Mungkin tak peduli pun. Tapi kalau aku buat ilmu berbayar, sebayarlah seorang sejam 150. Masa tu baru nak confident ni. Sedia buku. RM150 bayar. Nak pergi toilet, nak kencing pun tak mau. Rugi. Bayar RM150. Tapi kalau benda free, nantilah. Duk nantilah tu lah. Nantilah tu lah yang aku geram sangat dengar. Geram. Duk suka bertangguh. Apa dia? Yang maksud? Duk tangguh nantilah, esoklah, sabarlah. Itulah yang menjadi penghalang kita. Okey, so macam saya kata tadi, ilmu sangat penting. So anda carilah ilmu sekarang ni, mudah sangat kita nak cari. Okey, YouTube lah, kita ada macam-macam. Anda boleh, tak payah keluar rumah pun, tak payah keluar bilik pun, dalam toilet pun sebenarnya anda boleh dapat ilmu. Okey, so luangkan masa, banyakkan baca buku tentang ilmu bisnes dan sebagainya. And then satu lagi, orang bisnes ni, anda memang kena berjiwa besar. Okey? Selain daripada berbadan besar, anda juga kena berjiwa besar. Yes. Kena jiwa besar. Tak payahlah nak hati tisu. Nak terasa, orang kata terasa, nak terasa okey lah. Mungkin dah perangai ni suka terasa, tapi jangan lama-lama. Setengah jam cukuplah terasa. Kan? Masuk bilik empuk barang. Sudah. Lepas tu, okey, keluar senyum balik. Janganlah sampai seminggu, sebulan, ada setengah tu dia punya terasa, tak buat terus. Terasa sangat tu. Sampai tak buat terus dah berniaga. Terlalu terasa. Untung ke? Nak tanyalah, untung ke? Tak ada benda pun. Tak ada benda yang menguntungkan, merugikan pun ada. So, kita orang bisnes, kita kena berjiwa besar. Kita kadang-kadang kan, kita tak nampak tau satu benda yang berlaku tu ada hikmah. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, ujian apa yang aku dapat ni, ya Allah. Berniaga tak laku-laku, promote kat kawan tak mau, promote adik-beradik tak mau, sana tak mau, sini tak mau, kemudian kita down ataupun kita ada masalah produk lah, macam-macam lah. Itu sebenarnya asam garam. Okay, sebab tu saya cakap kita kena berjiwa besar, terima. Setengah orang ni, bila dia tu jual, contohlah dia jual goreng pisang, tiba-tiba ada orang jual goreng pisang, dia terus down. Mana boleh, dia kata dah ada pesaing, siap kutuk orang tu. Sekali orang tu lah dia nak jual pun. Kalau kau tak nak, kau jual lah goreng lain yang tak pernah orang jual. Biasa. Persaingan dalam bisnes biasa.
Okey, jadikan, memanglah benda tu sebenarnya memberi impak kepada bisnes kita, tapi kita kena jadikan benda tu sebagai satu cabaran. Kita kena enjoy. Masa cakap tadi lah, enjoy dengan ombak kat lautan tu. Harum. Okey, enjoy dengan selok-belok perniagaan. Kita enjoy dengan ujian dalam bisnes. Kita enjoy. Okey, wah, ada pesaing baru. Yes, so maksudnya aku kena lakukan sesuatu yang baru. So bawa otak kita berfikir. Okey, bila kita ada pesaing, oh alamak dia ni dah ni lah, alamak sama lah macam aku. Oh, aku kena fikir satu lah. Oh, kalau sebelum ni aku buat sarang burung ni dalam botol. Oh, so sekarang aku kena buat dalam secet. Alamak, dia kira pula dalam secet. Okey, aku pula, oh mungkin aku boleh buat pay sarang burung pula. Dia buat pay, oh fikir pula, faham tak? So sebab tu kita kena dalam bisnes kena berjiwa besar, otak kena kreatif and kena ada inovatif. Okey, so banyaklah saya rasa yang saya cakap antara tips-tips untuk kita lah dalam berniaga, especially pada anak-anak tim Inara. Tolong pastikan anda sudah bersedia dengan sepenuhnya, okey, persediaan mental, fizikal anda untuk kita nak berhadapan dengan tahun 2021 ni, yang mana cabaran dia mungkin lagi besar. Kita pun tak tahu sekarang dengan suasana pandemik COVID-19, kita tak tahu apa lagi halangan yang kita akan hadap, kan? Banyak sebenarnya perkara-perkara yang mengganggu kan gerak kerja kita, tapi insya-Allah tak apa, percaya, yakin. Okey, Allah tu ada. Allah takkan bagi satu benda tu pada kita, dia takkan bagilah tanpa ada hikmah. Dia pasti akan ada hikmah. Macam saya suka cerita, saya cerita dah macam kisah apa? Kisah seorang raja kan. Kisah ni famous lah, itu saja saya nak cerita kat anda. Saya nak cerita juga. Anda nak dengar tak dengar, saya nak cerita. Nak dengar tak Iman? Ida nak dengar dah? Ida nak dengar. Sebab Ida nak dengar saya cerita. Pada zaman tu lah, kisah dongeng dalam satu kampung tu ada seorang raja. Raja ni dia suka pergi berburu. Okey, dia suka pergi berburu. And then dia punya penasihat dia tau. Sekejap tengok komen. Kecil hati 3 minit je, lepas tu lantak hang lah. Okey. Alright. Okey, so pemburu ni, raja ni dia suka pergi berburu. And then dia ada penasihat dia yang penasihat dia ni selalu nasihat dia. Kalau apa-apa berlaku, dia akan kata dekat raja tu, sabar tuanku, ada hikmah di sebalik dia. Sabar tuanku, ada hikmah sebalik dia kan. So satu hari dia pun pergi berburu. Masa pergi berburu tu, dia nak tembak rusa lah. Dia berburu rusa dalam hutan, tiba-tiba tembak panah dia, dia nak panah. And then tiba-tiba panah itu macam mana terkena ibu jari dia, perang ni putus. Ibu jari dia putus. Lepas tu dia punya lah mak sedih lah. Dia kata tengok ni aku ni dah jadi raja yang kudung. Jadi raja yang kudung kan. Lepas tu dia punya penasihat kata, sabar tuanku, ada hikmah sebalik dia. Raja tu marah lah, banyaklah kau punya hikmah, bukan kau yang kudung, aku yang kudung. Sebab dia marah sangat ke penasihat dia tu, dia pun bila balik ke istana dia penjarakan dia punya penasihat ni. And then bulan depan tu, lepas dia dah sembuh luka, dia pun nak pergi berburu lagi. So masa pergi berburu tu, tiba-tiba dia orang dah masuk sampai ke hutan. Sebab sebelum ni yang pandai pasal jalan tu adalah penasihat dia. Okay, ni sebab penasihat dia tak ada, so dia orang pergi tu sesat dalam hutan, masuk. Lagi dia orang jalan, lagi ke dalam hutan dia orang masuk sebenarnya. So bila dia orang masuk tu, and then terjumpalah dengan puak-puak kanibal. Hak dia makan otak kan. Hak dia makan orang ni. So puak-puak kanibal ni pun tangkaplah semua rombongan raja ni, termasuklah dengan raja ni. So dia nak sumbat dalam satu kawah besar dia orang nak makan. Tapi bila orang tengok raja, dia tengok raja ni tangan kudung. Sebab puak kanibal ni dia hanya makan manusia yang sempurna je. So manusia yang kudung dia tak akan makan. Okay, so raja ni pun terlepas. Lepas terlepas tu raja ni pandai pula cari jalan balik. Dia pun balik ke istana. Dia balik istana. Dia pun pergilah dekat penasihat tu. Dia pun katalah, wahai penasihat, kita terima kasih lah. Dia kata betul lah cakap engkau kan, kudungnya aku ni ada hikmah. Dia kata kan, sebab kalau aku tak kudung dengan aku pun sekali mati kena makan dengan kanibal tu. And then penasihat tu pun kata, sebenarnya saya pun ucap terima kasih juga pada tuanku, sebab tuanku penjarakan saya. Tuanku tu kata lah, kenapa kau terima kasih aku penjarakan kau? Yelah, dia kata kalau tuanku tak penjara saya, of course saya pun akan pergi berburu dengan tuanku. Dan saya ni tak cacat dengan saya pun mati, dia kata kan. So apa yang berlaku sebenarnya ada hikmah. Kadang-kadang kita tak nampak tau. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah zalim, ya Allah ni pada aku, ya Allah kenapa orang tu kau lebihkan, ya Allah, padahal dia tu semayang duha pun tak. Kan, dia tu semayang pun jarang-jarang kita tengok, tapi kaya. Dia tu, ya Allah, dengan seksinya, dengan maksiatnya. Jangan kita tengok macam tu, okey. Kadang kita kata, kenapa
ya Allah aku ni hari-hari lah sedekah ni. Sedekah subuh lah, sedekah zuhur, sedekah maghrib, sedekah semua sedekah. Tapi tak kaya-kaya. Duha ni bukan dekat 2 rakaat, 20 rakaat hari-hari sampai ke zuhur kadang yang duha. Tak kaya-kaya juga. Solat sunat apa semua tak kaya-kaya. Jangan kita rasa Tuhan menzalimi kita. Jangan kita rasa apa yang Tuhan bagi tu, jangan kita rasa Tuhan tak suka kita. Tak, Tuhan sebenarnya kasih sayang dia tu terlalu luas, terlalu banyak. Cuma kita manusia ni, kita punya pengetahuan ataupun kita punya orang kata apa, pengetahuan kita lah ataupun ilmu kita ni terbatas. Kadang-kadang kita tak tahu pun sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Dan setiap apa yang Tuhan jadikan dekat dunia ni, okey, kecacatan kau ke, kadang-kadang kita kata kan, kenapalah ya Allah kau jadikan orang ni cacat, kenapa kau jadikan orang ni susah, dah lah susah, lepas tu kena sakit kanser lah, lepas tu adik-beradik okey, kenapa kau memberikan kesengsaraan dekat dunia ni? Sebab apa sayang-sayang sekalian? Sebab dekat dunia ni dia tak ada nilai. Faham tak? Dunia ni sebenarnya tak ada nilai. Dunia yang kita cinta sangat ni, yang kita damba ni tak ada nilai. Sebab tu Allah kata tak apalah, kau susah sikit pun is okey lah. Aku beri kau sengsara pun tak ada apa, sebab dunia tak ada nilai pun. Sebab yang penting yang kat akhirat, sebab tu Nabi pun kata, nikmat dunia ni kalau kau ambil lalat, kau rendam lalat tu dalam air, and then cebisan air, okey, daripada sayap lalat tu sebenarnya, itu je sebenarnya nikmat dunia. Itu saja nilai nikmat dunia sebenarnya. Nak bandingkan dengan selautan tu nikmat dekat akhirat sana. So tak ada nilai. Tak ada nilai pun dunia ni. Sebab itulah masa Fatimah kan, masa Fatimah dia letih bekerja dekat rumah, dia cakap kat Nabi, ya Rasulullah, dia kata aku ni bukanlah nak kata, tapi aku penat dengan sebagai isteri Ali kan, nak buat kerja untuk jemaah, nak buat kerja untuk Islam, kemudian aku nak kena dekat rumah, aku nak kena masak, sebab dulu nak buat roti bukannya ada apa, sekarang ni orang panggil mesin apa, macam-macam lah sekarang ni, air fryer apa dulu tak ada, kena uli sendiri. Fatimah menangis sebab penat duk uli. Kemudian Rasul kata, bila dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kau carikan pembantu kan, tolong aku kan. Ya Rasulullah kata, wahai Fatimah, kalau aku nak sebenarnya, okey, bila Nabi angkat tangan, Nabi minta perintah supaya batu tu berjalan sendiri. Nabi kata, kalau aku nak, batu ni akan tolong kau mengadun roti tu sampai bila-bila pun dia akan bergerak, kalau aku nak. Okey, tetapi ya Fatimah, kita ini adalah keluarga Rasulullah, engkau tu anak aku, dan aku ini tidak memilih dunia. Nabi ni kalau dia nak macam-macam, berapa banyak dah orang tawarkan pada Nabi, bagikan dia harta benda, bagikan dia tahta, bagi dia. Kalau Nabi nak, Nabi boleh ambil je, Nabi boleh jadi kaya raya lah. Okay? Tapi Nabi kata, kalaulah aku memilih dunia ni, tak ada apa pun. Sebenarnya tak ada apa, sebab yang lebih besar sebenarnya adalah akhirat. Dan kita pun, janganlah hampa kata, bila aku kata tu hampa tak mahu meninggal langsung, tak mahu cari duit. Tak. Okay? Duit kita kena cari sebagai bekalan kita, okay, untuk kita nak survive dekat dunia. And dengan duit, dengan kekayaan jugalah kita boleh lagi dapat manfaat yang kita boleh buat. Saya baca komen, baca komen. Apa share tak ni? Share ke tak live ni? Zarina, kepada kita berlapang dada. Yes, kena berlapang dada. Ira kata sungguh penat uli tepung nak buat donat kalau ada bread maker. Yes, sekarang ni bread maker ada lah. Gosok macam-macam jual lah. Apa tu, air fryer lah, nuni lah tu. Hak masak sendiri pun orang panggil. Apa ke benda tu, yang tok tu masak sendiri macam-macam lah sekarang ni kan. Termo apa tak tahu lah. Tak masak sangat pun. Apa tu, share apa tu. Okay, cun. So, itulah sikit antara perkongsian yang saya nak share pada anda pada malam ni. Okay. So ada apa-apa tak persoalan nak tanya? Ada apa-apa tak yang nak bertanya? Okay. Ingat apa saya cakap tadi, kalau kita nak bisnes, kita nak maju dalam tahun 2021, yang pertamanya korang jangan beralasan. Okay. Alasan, saya selalu cakap kat anak buah saya, alasan memang banyak sangat, kadang-kadang sangat logik, tapi please jangan guna sangat. Selagi mana kita asyik menggunakan alasan tu, maka selagi itulah kita tak akan berjaya. Okay. And then yang keduanya, anda jangan bertangguh. Ingat kegagalan bermula daripada sikap suka bertangguh. Please.
kuncinya adalah sekarang. Kalau anda nak buat, anda nak cari masa yang sesuai untuk anda buat satu perkara, masanya itu adalah sekarang. Okey, ingat saya cakap, okey, masa itu adalah now. Do it now, buat sekarang. Okey, tak payah nak tunggu esok, tak payah nak tunggu bulan depan, tak payah nantilah lepas nak masuk sekolah, tak payah. Nantilah, tunggulah sekarang ni duk jaga suami sakit ke, nantilah suami sihat, tak payah. Do it now. Okey, alasan tolak tepi sekejap. Okey, pandai bahagikan masa. And then jangan suka, apa lagi tadi? Tak kata apa tadi? Jangan suka, saya bersuka bertanggung, jangan malas. Okey, jangan, kalau anda rasa takut, okey, cara nak buat dia, cara anda nak atasi takut adalah dengan buat. Anda buat sahaja. Anda nanti, satu masa nanti, okey, 10 tahun, anda cuba bayangkan, kalau anda buat benda ni sekarang, kalau anda melakukan perbuatan ni sekarang, cuba bayang apa jadi pada anda 10 tahun akan datang. Yes. Janganlah sampai 10 tahun kalau tahu orang anda kata, kalau lah dulu aku buat, yalah memang tampak ke irut. Geram tu. Okey. Jangan duk kalau. Sekarang, do it now. Jangan menyesal nanti. Sekaranglah masa sihat, masa tengah bertenaga, masa tengah ada masa ni buat, okey. So jangan bertangguh, jangan malas, jangan malu, jangan takut, jangan hirau apa orang kata. Itu yang penting, itu yang sangat penting. Okey, jangan hirau lah, biarlah kalau anda ada kawan-kawan anda yang suka menjatuhkan anda tu, elakkan diri anda pada mereka. Okey, anda tak akan rugi kehilangan kawan-kawan yang macam ni. Okey, masih ramai lagi kawan-kawan baru. Cuba anda bersama dalam tim bisnes yang mana selalunya orang bisnes ni adalah orang yang sangat positif, adalah orang yang sangat orang kata berjiwa besar. Okey, sebab mereka tahu kalau mereka tak macam tu, kalau mereka tak ada energy 200%, dia orang takkan dapat jual walaupun barang tu harga 10 sen. Okey, kau ingat senang tiba orang nak beli barang kau 10 sen. Kalau kau tak kena gaya, ingat senang orang nak beli, orang takkan beli walaupun kau jual 10 sen. Okey, kena tahu cara, kena tahu teknik, kena ada energy. Okey, energy yang cukup hebat. Kalau kita nak, kalau kau lah pergi bawa barang, bang belilah bang, macam orang penagih dadah, siapa nak beli barang kau? Tak ada siapa nak belilah. Okey, kau nak pergi jumpa orang tu, kau dah siap dah, cantik-cantik, berperfume, berdoa, bertawakal pada Allah. Sebab apa kita nak jumpa orang? Supaya orang tu beli dengan kita. Kita nak sebarkan aura. So berkawanlah dengan orang-orang bisnes, insya-Allah anda akan dapat aura yang sangat positif. And then satu lagi, kalau boleh dalam hidup ni anda tak payah serius sangat. Okey, garang tak apa, tapi jangan serius. Alright, jangan serius sangat. Hidup kena chill. Okey, relax, enjoy hidup anda. Okey, cuba chill dengan kawan-kawan. Okey, jangan terlalu serius sangatlah. Tak payah nak makan pembaris banyak-banyak sangat. Okey, chill saja. Apa ni, jangan nanti, jangan tapi. Jangan nanti, jangan tapi. Memang kita bagus tadi kan. Alright. Okey, so saya rasa itu saja kot perkongsian yang saya nak share pada malam ni. Kang hampa jemu pula. Okey. And ada apa lagi tak yang nak tanya? Ada yang nak tanya tak? Ada apa-apa yang nak share, yang boleh kita share sama-sama? Thank you sekali lagi pada semua yang bersama dengan saya live pada malam ni. Okey, insya-Allah nanti kita live lagi, tapi mungkin lepas ni saya banyak live. Sebelum ni pun saya banyak live dalam tim saya. Okey. So pada siapa yang nak join live ataupun nak dapat ilmu-ilmu cara macam mana nak join Inara, anda boleh lupa nak promote lah. Lupa nak promote Inara. Okey. Sekarang ni kita tengah ada promosi tau. Promosi year end sale untuk Inara Bird Nest Ring. Kita ada promosi. Siapa yang nak tahu harga promosi, memang kau lah, memang anak-anak buah tim Malaysia pun dia memang puluh ni. Hari ni esok last hari year end sale. So siapa yang nak tahu boleh contact. Alright, nombor-nombor anak-anak buah HH. Korang masukkan cepat nombor telefon korang. Masukkan daripada kawasan mana nombor telefon mana, semua ada. Okey. Ejen dan stokir Inara kita ada semua satu Malaysia. Daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak pun kita dah ada. And then kita pun ada dekat Singapura, kita ada Brunei pun kita ada. Indonesia saya rasa macam ada hari tu, macam ada. Okay, so ejen HH ada satu Malaysia. Dan kalau korang tak nak Inara ni di post, okay, kita boleh COD. Boleh COD sampai depan rumah. Ejen HH akan hantar sampai depan rumah, dapat barang baru bayar. Okay, so
so ejen-ejen boleh tulis korang punya alamat, korang punya tempat semua, okay, supaya senang orang kontak. Dan pada siapa yang nak beli Inara juga boleh kontak diorang. Rasanya sangat sedap. So sekarang ni kita dah ada ni, nampak tak? Ni kita ada Inara Pearl, okay, dalam sachet, senang nak bawa ke mana-mana. And then kita juga ada Inara dalam botol. Inara botol tak ada sini, Imam ambil kan? Yang dalam botol pun ada. So kita ada 2 peminat. Selalunya orang lama-lama dia suka yang dalam botol. Saya pun suka yang dalam botol. Ni yang botol ni yang dalam botol. Okay, InsyaAllah kita akan buat packaging baru, tengah on the way. Packaging yang gempak, okay. Packaging tu baling kat rantai yang tak pecah walaupun botol kaca. Dahsyat tak? Okay. And then kita juga ada Inara ready to drink, yang tu yang sebotol RM10 tu, untuk siapa yang nak rasa apa semua kan. Tapi kalau untuk kesihatan apa semua, better this one lah, antara Inara Gold ataupun Inara Pearl yang dalam sachet tu, okay. So banyak khasiat dia sebenarnya. Air sarang burung Inara ni memang baguslah untuk kesihatan luaran. Untuk kalau orang perempuan tu, untuk kecantikan pun bagus, untuk kulit memang sangat baguslah. Tengoklah, walaupun tak ada lah licin, flawless sangat kan, tapi better lah, okay. Kita dapat rasa kulit kita better, kulit kita tak kering, kulit kita rasa okay, sangat bagus. And then masalah dalaman, kalau perempuan masalah segugut ke, okay, masalah pelawasan, and then masalah sakit sendi, banyak testimoni kita. Testimoni apa pelawasan kan, testimoni kita. And then masalah yang eczema yang teruk-teruk, and then masalah batuk. Dan sebut jugalah tak apa kot kan, masalah yang kaitan dengan macam kecil manis pun ada, kan, darah tinggi pun ada kan. Alhamdulillah lah membantu. Tapi jangan tinggal buat hospital, okay, sebab Inara ni dia suplemen, okay, jangan tinggal buat hospital, right, okay. So dia boleh membantu, dia boleh membantu lah. Dan banyak lagi lah masalah-masalah lain. Antaranya yang silau mata, yang silau pun kata kurang. Alhamdulillah kita ada masalah yang silau mata pun kata kurang. And then masalah yang paling best lah kalau orang perempuan awet muda lah, okay, boleh melambatkan proses penuaan kita, insyaAllah kan. And then apa lagi, sekejap saya baca komen. Nak cantik, ya betul. Ni dia pun pakai kontak dah. Ni Kelantan ada, kita ada Melaka Melaka ada, Pahang ada, Ganu ada, Kedah ada. Saya stok lagi Pahang. Okay, Mama bagus sangat untuk kulit lawa. Alright, yes. Okay, memang okey lah, cun-cun sak soy lah. Ibu hamil pun boleh. Kak Raya tu tengah hamil sekarang tu. Okay, baby kembar lagi. Okay, tanya Kak Raya. Okay, siapa lagi? Saya sorry kalau siapa yang komen saya tak sempat baca sebab jauh tu. Saya kena tengok sini, kadang sempat tak sempatnya. Okay. And sekali lagi saya nak maklum, jangan lupa promosi year end sale kita setakat esok saja. So kalau nak tahu berapa jimat apa itu, boleh kontak stokis-stokis kita, boleh kontak ejen-ejen kita yang bagian motifon kat bawah tu. Korang boleh kontak, boleh dapatkan. Harga memang kau punya murah lah. Murah terhad gaban lah. Memang gaban pun tak murah lah. Okay, memang sangat-sangat murah. And then boleh dapatkan siapa lagi ni? Hilang parut jerawat cepat kecut. Betul, tu betul. Jerawat nak naik, korang sapu, kecut terus. Tak berani, babe. Ya, boleh minum dan juga buat masker juga. Bagus, nampak tak? Ejen-ejen Malaysia memang sangat membantu di ruangan komen. Okay, so boleh kontak diorang. And then sebenarnya apa lagi kalau antara kelebihan kalau korang join team Inara ni, yang pertamanya kita ada macam-macam kontes lah. Kita ada kontes mingguan. Ni tak nak beli hadiah lah kat mereka ni. Menang sungguh. Kemudian top sale mingguan pun dapat. Kita bagi wang tunai, kita bagi batu emas pun kita bagi. And then kita juga ada kontes apa? Melancong kan? Pelancongan. Okay, last bulan 12 okay. First trip ni kita akan pergi ke Langkawi. Okay, nanti kita tengoklah siapa yang dapat menang untuk package pelancongan ke Langkawi. Free free, VIP free. Seorang dapat, boleh bawa seorang lagi. Akhirnya kalau suami yang dapat, secara automatik isteri dia boleh ikut. Nampak tak? Kan? So semua boleh. Jom sahabat Kelantan, ni Rosmawati Mama Ong, titik Kelantan pun bagus ni. Dia pakat siap sama Inara. Okay, cun-cun tahun depan teruskan ke kontes. Ya, tahun depan kita teruskan. Tapi tempat tak tahu lagi lah, tapi dalam Malaysia jugalah. Kali ni kita pergi ke
Langkawi. Okay, tahun depan tengoklah nak pergi mana. Boleh cadang lah. Mana best mah? Mana Ida? Di Kelantan. Ida ajak pergi Kelantan. Ida orang Kelantan. Okay. Alright. Mama F kata apa? Nak ikut. Istilah saya bawa awak. Aduh. Okay. Alright, so thank you so much sekali lagi yang bersama-sama dengan Heshe sampai sekarang. Okay, Alhamdulillah nanti kita live lagi lah bersama-sama. Alright, Heshe pun nak balik rumah dah. Ni ke office. Alright, and then esok nak ke Penang. Okay, keseharian kat Penang lah. So all the best. Sekali lagi Heshe doakan all the best. So kalau ada lagi azam anda yang tahun 2020 yang tak tercapai, jangan duk susah hati sangatlah, jangan rasa give up apa. Bawalah azam tu ke tahun 2021. Okey, jadikan tahun baru ni sebagai tahun macam saya katalah tahun yang paling cemerlang untuk kita. Okey, cukup-cukuplah. Ingatlah, cukup-cukuplah menjadi orang yang gagal. Okey, cukup-cukuplah menjadi orang yang pasif, cukup-cukuplah menjadi orang yang biasa-biasa. Okay, setiap orang Tuhan memang bagi kelemahan. Setiap orang memang ada kelemahan dan Tuhan tetap juga bagikan kita ni kelebihan masing-masing. So don't give up, keep it up. Okay, gunakan kelebihan yang Tuhan ada, asah bakat kita. Okay, cari apa titik kelebihan kita, apa kita punya powerful. Setiap orang mesti ada dia punya kelebihan. Macam yang cakap lah, macam burung walit pun, walaupun dia ni lemah, dia punya kaki kecil, kaki pendek, dia tak boleh bertenggek, tapi dia punya sayap yang sangat kuat. So kita pun macam tu. Okay, ada kelebihan kita yang orang kadang-kadang tak tahu, tapi kita tahu kelebihan kita. So tonjolkan kelebihan tu. Setiap orang of course ada kelemahan, setiap orang akan ada kelebihan, tapi macam mana cara dia menghandlekan dia punya kelemahan dan kelebihan. So kalau dia menonjolkan kelemahan dia, maka itulah orang akan nampak. Sebab orang akan baca kita apa yang kita tunjuk. Orang akan nampak kita apa yang kita pamerkan. Kalau kita pamerkan kita ni bodoh, so dia cakap lah orang akan nampak kau bodoh lah. Kalau kau pamerkan diri kau tu loser, maka orang akan nampak kau loser. Okay, tapi kalau kau pamerkan kau ni seorang yang wow, orang akan nampak wow kat kau. Okay, so itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.